Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari semua yang hadir ke majlis penyampaian watikah pada pagi ini. Walaupun majlis ini kita adakan pada minggu terakhir Disember, yang merupakan bukanlah waktu yang baik untuk majlis-majlis seperti ini, kerana masih ada rakan-rakan kita yang bercuti dan ada setengahnya membuat urusan-urusan di saat akhir untuk melangsaikan ataupun melunaskan kerja-kerja yang perlu disiapkan sebelum penggal persekolahan yang baru dibuka. Jadi ada di kalangan rakan-rakan kita yang masih lagi bercuti, dan saya pun tidak berhajat untuk meminta mereka membatalkan cuti. Cuti adalah hak mereka. Jadi mungkin ada sebahagiannya tak dapat hadir. Pertimbangan saya yang awal ialah mungkin lebih ramai yang tak dapat hadir. Tapi alhamdulillah ada setengah-setengahnya yang cuti tapi hadir juga, ada setengah yang sanggup pendekkan cuti dan datang balik. Jadi pada saya yang itu menunjukkan satu kesungguhan dan semangat yang tinggi lah di kalangan saudara-saudari semua untuk berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Majlis ini kita buat agak bersifat seremonial sedikit kerana untuk memberikan satu manifestasi dan juga menghantar mesej yang jelas dan kuat bahawa pelantikan mereka yang akan diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menerajui UUM. Saudari akan menerajui UUM tapi di peringkat yang berbeza-beza. Ya, kerana saya menerajui di peringkat yang atas, di atas saya ada lagi orang lain, tapi saudari menerajui di peringkat masing-masing. Jadi saudari adalah pemimpin, ya, ataupun di kalangan pemimpin-pemimpin penting di universiti ini. Sebab itu apabila kita memberikan watikah pelantikan yang baru untuk memperbarui semula tugas dan tanggungjawab saudara dan saudari sekalian, kita lakukan dalam majlis yang berbentuk istiadat sedikit. Kerana beginilah sifatnya nature ataupun karakter majlis-majlis istiadat di peringkat tertinggi negara. Jadi kita buat turun sedikit ke peringkat universiti supaya masing-masing memakai suit, long suit, dan juga bersongkok, kerana apabila Perdana Menteri ataupun menteri-menteri ataupun pegawai-pegawai tinggi kerajaan mereka mendapat watikah pelantikan mereka, inilah bentuk pakaian mereka. Jadi kita juga mendapat watikah pelantikan dalam bentuk yang sama, sebab kuasa yang melantik saudari adalah kuasa yang datang daripada sana, ya, daripada Parlimen yang terdiri daripada yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kemudian kuasa itu dilantik dan kuasa itu diberikan kepada Yang Pertuan Agong, dan Yang Pertuan Agong kemudian melantik menteri-menteri. Daripada situlah punca kuasanya. Punca kuasanya, source of authority-nya datang daripada situ. Lalu diberi kepada menteri, dan menteri berdasarkan peruntukan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen, kemudian melantik Naib Chancellor, ya, dengan persetujuan restu daripada Perdana Menteri, dan daripada situlah Naib Chancellor mendapat kuasa lantikannya. Begitu juga ahli-ahli lembaga pengarah yang lain. Dan Naib Chancellor menggunakan punca kuasa yang sama yang memberikan kuasa kepada beliau daripada peruntukan yang ditetapkan oleh Akta Universiti dan College Universiti serta Perlembagaan UUM, melantik saudara dan saudari sekalian sebagai pemimpin-pemimpin UUM di pelbagai peringkat. Jadi itulah dia punya urutannya. Bukan hanya ianya bersifat very local, one off dalam konteks UUM sahaja. Tidak. Ini dia ada susur galurnya daripada negara sampailah kemari. Dan kita adalah penjawat awam ataupun government servant.
ya, we are giving the service to the nation, ya, kepada rakyat dan negara ini berdasarkan mandat yang diberikan oleh kerajaan, yang diberikan oleh rakyat kepada kerajaan yang memerintah, dan kerajaan yang memerintah itulah yang telah memberikan kita peluang dan tanggungjawab ini untuk kita pikul bagi sama-sama berkhidmat kepada negara dan juga rakyat, dalam konteks kita kepada universiti kita. Jadi sebab itulah kita buat dalam bentuk yang sebegini rupa. Yang lelaki kita minta pakai songkok, bersut. Yang perempuan pun kita minta carilah baju yang paling elok, pakailah ini. Ya. Jadi saya percayalah semua tu yang baju yang paling bau lah. Ada yang baru pergi beli. Saya jumpa dekat Pink Boutique semalam pun dan ada. Jadi ada yang baru ambil. Jadi tanyalah kena dress up. Jadi alhamdulillah, kerana itu menunjukkan betapa kita take this as something very very serious dan something ataupun an event that is going to honor us with responsibility, task, tanggungjawab dan juga tugas yang berat. Jadi itulah sebenarnya kenapa majlis ini kita buat dalam sedemikian rupa. Dan kita berikan watikah itu secara langsung sebagai nak menandakan bahawa ini dia tanggungjawab awak yang saya berikan, laksanakanlah dengan baik sebagai satu tanggungjawab yang akan dipersoalkan. Saudara akan dinilai oleh rakan-rakan yang lain, akan dinilai oleh klien kita, para pelajar kita, ya, dan juga akan dinilai oleh semua orang dalam kampus kita ni, warga kampus kita ni. Sebab itu kita mahu supaya kita merasakan bahawa ini dia tanggungjawab aku diberikan. Bukan hanya hantar surat begitu saja dan kita pun terima dalam envelope, ataupun kadang-kadang tak ada envelope pun, ya, kita baca aku dilantik. Jadi tak ada feeling lah, ya, tak ada perasaan, ya, yang mana ini adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Sebab itu kita buat dalam bentuk yang sedemikian rupa. Jadi saya harap mesej itu sampai dan saudari faham bahawa ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang berat yang akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Okey, yang keduanya, pada hari ini kita akan memberikan watikah pelantikan, ya, kepada semua yang telah dipilih, ya, dengan pelbagai pertimbangan, ya. Saya mendapatkan nasihat dan pandangan daripada TNC, PNC, rakan-rakan dan pelbagai sumber yang lain untuk mencari dan juga menentukan siapa patut diberi jawatan apa dan di mana ia patut ditempatkan dan sebagainya. Jadi saya mengambil masa untuk meneliti dan mempertimbangkan semua ini, dan apa yang dibuat itu pada pandangan saya dan rakan-rakan yang lain adalah untuk mencari calon yang terbaik untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan diri dan karakter serta kemampuan orang yang berkenaan. Jadi itulah yang cuba kita lakukan. Saya percaya ini bukan yang sempurna kerana kita sebagai manusia juga tidak sempurna. Tak mungkin kita boleh buat satu pilihan yang perfect seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memilih para nabi dan para rasulnya, ya, orang-orang yang maksum, yang perfect, yang sempurna, ya, yang tidak berbuat dosa. Orang itulah yang dipilih. Tak mungkin kita boleh berbuat demikian kerana kita manusia. Kita hanya nampak yang tersurat, yang tersirat kita tak nampak dan kita tidak tahu. Jadi dengan serbi kekurangan dan kelemahan itulah kita membuat pemilihan ini. Jadi saya terima hakikat dan fakta bahawa mungkin dalam pemilihan yang dibuat itu ada di sana sini yang tidak sempurna, yang cacat cela dan sebagainya. Tapi kita terimalah itu sebagai satu yang lumrah. Sebagai manusia kita mungkin tidak mampu dan berupaya membuat satu pilihan yang benar-benar tepat yang boleh memuaskan hati semua orang. Nabi dan Rasul yang sempurna pun orang persoal dan orang tak percaya, ada orang menentang dia, apatah lagi kita manusia. Tapi kita cubalah apabila kita telah dapat amanah dan tanggungjawab itu untuk kita sedaya upaya melakukan yang paling baik, yang terbaik yang kita mampu untuk membolehkan kita diterima dengan baik dan dapat menjalankan tugas itu mengikut amanah dan kepercayaan yang diberikan. Jadi janganlah mengecewakan pihak yang melantik saudara-saudari, kerana apabila saudara-saudari dilantik
tiba-tiba saudari tidak berupaya memberikan servis ataupun perkhidmatan yang sebaiknya, tidak berupaya menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberikan, maka itu menunjukkan kelemahan di pihak saya dan rakan-rakan saya yang membuat keputusan melantik saudari. Selain daripada itu, saudari juga sebagai individu harus membuktikan bahawa pelantikan ini tidak silap, dan keputusan memilih saudari juga tidak silap, dan saudari walau di mana juga dipilih dan diletakkan mampu menjalankan tugas ini dengan baik untuk memberikan perkhidmatan kepada negara, melalui UUM ini. Jadi itulah yang saya harapkan, dan barangkali ada sikit sebanyak perubahan di sana sini yang kita lakukan, dan perubahan-perubahan itu lumrah, tak ada siapa pun yang kekal di satu tempat selama-lamanya. Naib Chancellor tak kekal, TNC pun tak kekal, jadi apa lagi yang lain-lain daripada itu. Sebab itu kita buat sedikit sebanyak perubahan di sana sini untuk mencari kesesuaian, dan kadang-kadang nak mencuba orang baru, kadang-kadang nak melihat potensi, sebab kalau kita tak cuba kita tak tahu. Jadi kita cuba sebuah sedikit membuat perubahan sikit-sikit di sana sini untuk cuba orang baru, tengok bagaimana boleh tak dia buat kerja ini dengan baik, boleh tak dia deliver. Sebab kadang-kadang orang ini kalau tak diberi peluang, tak diberi kesempatan, kita tak nampak potensi dia. Kita berharapan dan mahu melahirkan sebanyak mungkin pemimpin, leaders untuk UUM dan juga untuk negara. Kalau boleh, kalau dah tepu di sini, dah saturated di sini, dah tak tempat nak bagi jawatan, nak bagi tempat, biarlah orang kita ni kemudiannya diambil untuk berkhidmat di tempat-tempat yang lain pula, di universiti lain, di IPT lain, di kementerian, di mana-mana saja. Jadi tugas kita untuk melahirkan seramai mungkin orang-orang yang berkaliber, berwibawa, yang boleh kita banggakan, boleh diketengahkan sebagai pemimpin-pemimpin pada masa akan datang, baik di UUM maupun di lain-lain tempat. Jadi kita mesti bertanggungjawab melatih dan menyiapsediakan barisan pelapis untuk masa akan datang, supaya UUM tidak tandus pemimpin. Supaya besok senang nak cari calon VC, senang nak cari calon TNC, senang nak cari calon dekan, calon PNC dan sebagainya. Jadi kita kena latih, kita kena beri pendedahan, dan kita kena cungkil bakat-bakat yang ada, ketengahkan, bagi peluang pada mereka. Kita lihatlah, jadi dalam segenggam padi yang ditabur, mungkin tidak semuanya menjadi pokok padi yang subur, mungkin setengahnya mati dan sebagainya. Tak apalah, kita lebih banyak kita lahirkan, kita groom, maka lebih besar kemungkinan kita mendapat calon-calon yang ramai. Jadi lepas dah diberi peluang itu, bergantunglah kepada masing-masing bagaimana dia nak survive. Survival dia bergantung kepada dua faktor. Satu, dirinya sendiri. Yang kedua, keupayaan dia untuk mengawal persekitaran dan membina hubungan yang baik di antara superior dan juga dia punya subordinate di bawah dia. Jadi itu akan menentukan setakat mana dia survive dan tidak survive. Kita hanya boleh bagi peluang dan kesempatan sahaja kepada mereka. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah dilantik sebelum ini, telah bekerja keras dengan bersungguh-sungguh, yang telah beri khidmat yang terbaik kepada universiti sehingga UUM telah berjaya mencapai macam-macam pencapaian pada tahun ini, dan kita dapati pencapaian-pencapaian itu telah membakar semangat kita. Kalau saya nak senaraikan banyaklah, tapi nampaknya keupayaan kita untuk keluar daripada negative thinking, mental block, dan juga mental baggage ini, yang bahawa kita tak mungkin kita boleh bersaing dengan universiti ini, tak mungkin kita boleh capai ini, tak mungkin kita boleh berjaya, kerana kita yakin kita boleh buat dan kita boleh capai, dan kita fokus, kita istiqamah, dan kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, kita sudah nampak beberapa kejayaan yang mula datang kepada kita. Tetapi kejayaan-kejayaan itu bukanlah sesuatu yang merupakan sesuatu yang final, yang terakhir, yang muktamad ataupun yang kemuncak yang kita nak capai. Tidak, itu hanya pencapaian awal
yang boleh kita anggap sebagai pencapaian kecil dan sederhana saja, sebab kita ada matlamat yang lebih besar untuk meletakkan universiti ini sebagai salah sebuah universiti yang dibanggakan di negara kita dan disegani di rantau ini, dan boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan universiti-universiti terkemuka di rantau ini dan juga di dunia pada umumnya. Itulah matlamat sebenar kita yang kita nak capai. Jadi memang banyak lagi kerja yang kita kena buat, dan memang banyak lagi usaha-usaha yang mesti kita lakukan, dan kegigihan dan serta daya juang, perseverance daripada pemimpin-pemimpin yang ada di UM ni, kecil dan besar, yang utama dan yang di tengah ataupun yang di bawah, sangat-sangat penting untuk sustain ini. Setakat mana kita boleh sustain, boleh persevere, boleh sentiasa mempunyai motivasi yang tinggi untuk meneruskan usaha-usaha ini, akan menentukan sama ada kita jatuh ataupun kita rebah, atau kita terus bangkit mencipta kejayaan demi kejayaan. Ada banyak lagi yang kita nak capai. Jadi antara perkara-perkara ini insya-Allah saya akan sampaikan dalam majlis amanat yang akan saya sampaikan kepada semua staf pada hujung bulan Januari. Tahun ini kita ubah sikit, saya tak buat pada 1 Januari kerana saya nak menunggu amanat daripada Menteri Pengajian Tinggi yang kabarnya akan disampaikan hujung-hujung Januari lah, 27 ke berapa hari bulan, tak silap saya dalam 27 hari bulan Januari yang saya dimaklumkan. Jadi saya akan buat selepas itu kerana kita nak mendengar apakah perkara-perkara yang akan disampaikan oleh Menteri, dan mungkin ada beberapa pengumuman baru yang dia akan sampaikan yang mungkin akan melibatkan kita, dan itu akan menentukan hala tuju kita pada tahun hadapan. Jadi dengan sebab itu saya hold sekejap sehingga kita dengar amanat tahun baru Menteri, dan lepas itu baru saya akan sampaikan sama ada hujung Januari ataupun di awal Februari, insyaAllah, dari segi amanat tahun baru. Hari ini hanya sekadar saya nak menyampaikan beberapa pesan dan kemudiannya menyampaikan surat lantikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja bersungguh-sungguh tanpa kira ganjaran khusus dan demi untuk UUM bagi menjayakan agenda kita. Terlalu banyak nama-nama yang kalau saya nak sebutkan, saya kena sebutkan terlalu panjang, tapi cukuplah kalau saya katakan bahawa saya dan pihak rakan-rakan saya dalam pengurusan, kita kenal dan kita tahu siapa yang telah bekerja kuat, siapa yang bekerja sederhana, siapa yang kurang bekerja dan sebagainya untuk UUM. Dan saya rakamkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya doakan semoga apa yang saudari telah sumbangkan ini akan dikira sebagai ganjaran pahala di dunia dan juga di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan saudari akan lebih berjaya lagi, dan mana yang kita boleh reward di dunia ini kita akan bagi, tapi percayalah Allah Subhanahu Wa Taala boleh reward lebih besar daripada apa yang Naib Chancellor boleh reward. Jadi bekerjalah dengan ikhlas dan teruslah menabur bakti kepada universiti kita ini. Dan saya nak tekankan bahawa kita kena buang negative emotion. We have to clear our mind, mental block, mental baggage yang kita tak boleh capai. Ini semua ialah andaian-andaian ataupun kepercayaan-kepercayaan karut yang kita kena buang. We are not second to none. We are as good as others, dan kita boleh capai apa yang sebenarnya orang lain capai. Malah kita boleh capai lebih baik lagi kalau kita sanggup berusaha. Kita ada kekuatan yang tersendiri yang mungkin orang lain tak ada. Jadi kita kena yakin pada diri kita. The first thing in any struggle, you must feel confidence with yourself. Kalau you tak ada confidence dengan diri you yang you boleh buat, you boleh capai, you boleh buat perubahan ini, itu ialah detik kegagalan yang pertama. First, you must overcome you punya lack of confidence ini. Mesti confident, mesti yakin. Apa yang kita rancang itu bukanlah kita rancang suka-suka, kita pun fikir juga apa yang kita nak buat. Jadi kita buat dengan teliti dan rapi perkara yang boleh kita capai. Cuma tempoh masa saja yang kita tak tahu. Yang ni kerja Allah Ta'ala. Kita boleh rancang. Sama ada kita akan capai dalam tempoh masa yang kita nak, ataupun mungkin perlu lajak sikit, atau mungkin kita capai lebih awal sikit. Yang ini kerja yang di atas tu. Kerja kita buat je. Kita buat je kerja betul-betul. Nak capai, mungkin kita tak boleh capai 100% dalam tempoh masa yang kita nak,
Tetapi kita mungkin capai 70% atau 80% ataupun 90%. Capai juga. Cuma tidak 100% lah. Ya, lagi 10% atau 20% itu kita kena usaha lagi lah. Mungkin perlu sedikit masa. Tapi janganlah kita terus kata oleh kerana tak capai dan tak berjaya pada tahun dan target yang kita tetapkan, kita telah gagal. No, that is wrong. We may not be able to achieve 100%, but we have achieved certain percentage, certain portion. Ya, 70-80%, that is good enough already. Ya. Jadi kita kena teruskan lagi lah usaha-usaha kita. Jadi negative thinking ini kita kena buang, terutama di kalangan para penjawat utama. Kalau kita sendiri ada perasaan tak yakin, sentiasa negatif, apa saja pun kita tak sharekan dengan negatif. Ini susah lah, ini tak boleh lah, ya, ini terlalu ambitious lah, ya, ini tak mungkin boleh capai lah, ya, ini RU pun tak boleh buat lah. Kalau ada yang macam itu, itu merupakan jenis ataupun bentuk-bentuk negative thinking yang mungkin boleh merencatkan. Akhirnya kita tak yakin. Bila tak yakin, kita tak buat kerja sungguh-sungguh. Bila tak buat kerja sungguh, memang takkan capai lah. Tapi kalau kita yakin, kita sanggup berkorban sedikit lebih masa dan sanggup buat kerja mengikut ataupun cara yang luar biasa sedikit, yang bukan biasa. Sebab kalau kita nak capai sesuatu yang luar biasa, kita tak boleh bekerja seperti biasa, business as usual, tak mungkin boleh capai. Jadi kita kena kerja lebih sedikit, business unusual, dan barulah kita boleh capai sesuatu yang outstanding. Kalau kita masih kerja macam biasa, kita dapat yang biasa sajalah. Jadi kalau nak ubah, kena ubah cara kita kerja, cara berfikir dan cara kita merancang dan melaksanakan sesuatu. Jadi inilah yang saya maksudkan. Ya, negative thinking ini kita kena buang jauh-jauh dan mesti yakin. Basic, perkara asas yang paling penting ialah mesti yakin yang kita boleh capai, UUM boleh capai. Dan terbukti setakat ini apa yang telah kita buat. Ya, tak pernah kita terfikir kita akan menang nombor 1 laman web. In just less than 1 year we plan. In just less than 1 year. Ya, apabila KSU datang, dia challenge kita, dia kata dengan saya personally, dia kata, you try tengok yang ni, tengok. This is the first basic thing that you can do. Ya, sebab dia dimampu dulu, dia faham lah sebab perkara ini antara perkara yang sangat ditekankan oleh mereka. Kita pun mungkin peringkat awal kita fikir website ni apa benda sangat, ya. Tapi ini adalah perkara kecil yang mudah, yang sangat jelas kriteria-kriterianya, yang mana kalau kita penuhi dan capai semua, kita boleh menang. Dan kita proof, kita buktikan dan kita berjaya. Ya, website nombor 1 di Malaysia among jabatan-jabatan kerajaan. Itu satu pencapaian. Ya. Dan untuk makluman saudari, kita akan ada satu mesyuarat khas Senate untuk kita bentangkan secara detail pencapaian setara kita. Ya. Luar biasa. Pencapaian itu luar biasa. Saya sendiri terkejut. Ya. Maknanya ini baru sedikit effort yang kita berikan. Kita sudah nampak apa yang kita boleh capai. Markah kita tertinggi di kalangan semua IPTA. Ya. Malah saya dimaklumkan sebetulnya kita patut dapat rating 6. Star rating 6. 6 tu apa? Tercemerlang. Ya? Gemilang. Terbilang. Kita dapat star rating cemerlang aja kan? Kalau 6 terbilang. Sebetulnya kita sudah cross the threshold, masuk 6 dah. Tetapi oleh kerana sebab-sebab tertentu, beberapa universiti ternama tak mencapai ke tahap itu, maka akhirnya keputusan dibuat bahawa tak ada yang dapat 6. Kalau tidak, kita dengan 2 IPTS masuk kategori 6. Di kalangan IPTA kita tertinggi. But they won't tell us lah, because ada sebab-sebab lah. Dan kita terima, tak apa, it's okay. Yeah, doesn't matter as long as we have surpassed our target. Ya, target kita nak dapat 5 saja, kita dah cross dah pun. Ya, lebih daripada itu. Ya, dulu kita 4 aja. Ya, waktu tu saya baru dilantik sebagai Naib Chancellor. Memang saya betul-betul down. Antara perkara berita buruk pertama yang saya dapat yang tu. Ya, saya betul-betul kecewa. Tapi itu membakar semangat saya, azam saya untuk saya nak buat sungguh-sungguh dengan rakan-rakan yang lain. Dan alhamdulillah kita boleh capai. Ya, daripada 4 bintang naik sampai 5 bintang, cross sampai nak masuk 6. Ya. Jadi menunjukkan kita boleh capai. Ya. Jadi sebab itu kita lihat bahawa kalau kita bersungguh-sungguh, memang kita boleh capai. Top business school, same thing. Tak masuk pun kita dulu.
Kita buat. Akhirnya markah kita sudah pun menyamai UKM ataupun lebih sikit. UPM kelebihan dia sebab dia kecil dan dia telah lebih dulu dapat AACSB. Kerana dia start 2 tahun lebih awal daripada kita dan dia kecil, hanya 20 orang saja. Graduate school. Kita masa kita decide nak buat AACSB, kita buat untuk satu college 500 orang. Tak ada dalam dunia mana-mana college of business, school of business yang sebesar kita ini yang minta accreditation AACSB dengan size yang besar kita. AACSB pun gaul kepala. Betul ke you all ni nak buat ni? Tak pernah membuat lagi. Tapi kalau kita buat dan kita dapat, we are going to break the world record as the largest school of business in the world that managed to obtain AACSB accreditation. But we want to do more. We want to go further than that. That's why I asked Azizi to go for triple crown, iaitu AACSB, AMBA, Association of MBA UK, dan EQUIS, European Qualification System, equivalent to AACSB but European version. AACSB is American version. AMBA is UK based. Okay? Kalau dapat triple crown, memang tak ada lagi orang dapat. Yang ada sekarang ni triple crown di Asia Tenggara ini hanya Sasin. Betul ke Azizi? Mana Azizi? Cuti apa dia? Sasin. Sasin ada triple crown. That's the reason why I visited Sasin recently, and we are going to partner with them. Sasin ni ialah University of Chulalongkorn, Sasin Business School. Sasin ni maksudnya rabbit, oleh kerana dia punya dean dan rector dia lahir tahun rabbit sama dengan King of Thailand tahun rabbit, jadi dinamakan Sasin Business School, Rabbit Business School. Itu maksud dia. Saya ingat dia orang ada dua, EQUIS dengan dia orang ada 2 crown je. ACSB dengan EQUIS, not AMBA yet. So we try to do 3. Okay? Jadi we have to support Osman Yaakob Abdullah Graduate School Business untuk dapat 3. COB tak apa, memang mereka telah bergelumang sekarang ni dengan documentation, sampai saya pun halang Fauziah, jangan pergi sabbatical, jangan cuti, you buat sampai dapat. Jadi saya beritahu pada Prof. Hisham, ini you all punya jihad. This is your jihad. Jadi buat sampai boleh. Sebab ini akan transform us completely. Sebab kita ialah management university. We must get this. If you don't get this, then we are not the eminent management university. If others yang bukan management university dapat, kita tak dapat, then where are we going to put our face? Sembunyi dalam kepala. So sebab itu kita mesti usaha. Bila nak dapat, sama ada 2013 atau 2014, I don't know. Because it is not me that going to give you the accreditation or to provide that accreditation. No, it is AACSB, and AACSB we do not know because there are a lot of parties involved. Mentor, the committee, so on and so forth. And how they're going to perceive us also we do not know. Our job is just to put in the best effort we can and to strive harder so that we can prove to them that although we are the largest business school in the world, we are still as good as others, and we can prove that we can fulfill all the requirement, all the standards required by AACSB for us to be accredited. Jadi dengan sebab itu kita mesti kerja kuat. We have to work very very hard for that, and that is the jihad of COB. Jadi saya harap dekan-dekan di COB fahamlah, and you must share this vision dengan rakan-rakan yang lain, because the moment you get that, you will be transformed completely overnight. Your standing is completely changed. If we manage to get that, completely changed, and then you can stand tall, and chin up, and be proud of our achievement. Ini yang kena buat. Tetapi nak capai dia bukan senang lah. It's not that easy. And they are not going to give us an easy ride also. So we have to really work hard for it. We have to show that we deserve to get that. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Yang kedua, saya juga mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk selalu bersyukur.
we have to be grateful for what we have achieved, and what we have done in UUM, and for what God have given us. Kena bersyukur. Sebab kalau kita tak bersyukur, kita jadi orang yang kufur nikmat. Bila kita bersyukur, makna kita berterima kasih, grateful pada Allah SWT. Dan tanda-tanda orang bersyukur itu ialah orang tu dia sentiasa berterima kasih kepada orang lain yang membantu dia, menolong dia, membolehkan dia buat benda yang dia tak boleh buat dan tak boleh capai. Jadi manusia yang terbaik di sisi Tuhan ialah manusia yang paling bersyukur di sisi Tuhan ialah manusia yang paling banyak berterima kasih. Jangan kedekut, jangan rasa berat nak ucap terima kasih pada orang lain. Paling tak bersyukur ialah orang yang gigit tangan orang yang bagi dia makan. Itu paling tak bersyukur. Jangan jadi orang macam itu. Itu kufur nikmat namanya. Jangan tak bersyukur. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak bersyukur, aku tarik balik. Apa yang ada pun aku tarik balik. Bukan saja dia hukum, dia tarik balik apa yang ada. Tapi kalau bersyukur, dia kata dia akan tambah. Dia akan bagi banyak tambah lagi. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi. Tapi bukan susah saja, bersyukur je lah. Yang jadi masalah pada kita, ramai yang mungkin kadang-kadang tak nampak nikmat, dia sentiasa tak rasa tak puas hati, rasa tak cukup. Bila tak cukup, tak bersyukur lah tu. Bila kita bersyukur, kita akan kerja lebih kuat, kita akan berusaha lebih kuat kerana nak ucap terima kasih, nak tunjukkan yang kita ini grateful. Then we work harder, and when we work harder, we will get more and more welcome. Jadi itu pentingnya kita bersyukur dan menghargai orang lain, berterima kasih kepada orang lain. Jadi jangan kedekut dan jangan terlalu ego nak ucap terima kasih, nak ucapkan maaf, nak ucap terima kasih, nak kerja lebih kuat. Kerana ini akan membawa hasil yang lebih banyak kepada kita. Yang ketiga yang saya nak tekankan ialah, minta maaf lah pagi ni saya kena bagi ceramah motivasi sikit lah. Soal amanah dan integriti. Amanah dan integriti ini trust. Cuba tadi kita tengok dalam video tadi. Ini basic. Kuasa yang kita dapat itu bukan satu hak. It's not a right. It's not a privilege also. It is an amanah. Satu tanggungjawab yang berat, yang sangat sukar. Sebab itu kita kena pegang amanah ini sebagai satu tanggungjawab yang berat dan menjaga integriti kita. Jangan sampai kita dipersoalkan. Jangan kita pentingkan diri kita. Jangan guna kedudukan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain atau kaum kerabat kita. Jangan rasuah. Jangan rasuah. Jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita mesti sentiasa menggunakan kuasa yang kita dapat itu dengan penuh amanah dan tanggungjawab, dan jangan salah guna kuasa. Kita mesti berlaku adil kepada semua, termasuk kepada orang yang tak suka kita ataupun kepada orang yang mungkin memusuhi kita. Berlaku adil, malah kepada musuh sendiri pun tak apa. Berbuat baik kepada mereka, tak rugi. Kerana kalau mereka tak balas baik kepada kita, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Tugas kita berbuat baik pada mereka. Semoga Allah Ta'ala tolong kita. Jadi jaga amanah ini, jangan salah guna kuasa dan jangan dendam. Aku dapat dari dekan, aku tambah lagi masa. Siap engkau. Siap engkau. Dendam. Jangan. Berdendam ni tak menyelesaikan masalah. Orang yang berdendam ni sentiasa akan diganggu dengan perasaan yang menghantui dia bahawa dia telah melakukan satu perkara yang buruk, yang berdosa kepada orang lain. Ini akan mengganggu hidup dia. Jangan berdendam. Tak baik kita berdendam. Azam untuk tingkatkan diri kita. Dan soal nak balas ni bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Jangan ambil alih kerja Tuhan. Masalah kita banyak pada kita nak ambil alih kerja Tuhan. Kita nak guna kuasa, nak balas dendam. Jangan. Kepada orang yang tak suka kita, tak sokong, tak apa. Buat baik, insyaAllah dia akan sokong kita. Dia akan bagi kita kerjasama, dan akhirnya hasil kejayaan yang kita capai itu akan tutup mulut dia. Dan dia tak akan dapat sokongan pun. Jadi kita punya tugas berlaku adil kepada semua. Jadi jaga ini, amanah ini, sebab saudari akan dipersoalkan. Dan berlaku adil. Berlaku adil kepada semua. Termasuk pada musuh. Termasuk pada rakan yang tak sokong kita pun. Berlaku adil. Kerana kalau kita berlaku adil, kita akan beri tempat kepada mereka yang selayaknya. Itu baik untuk organisasi. Kalau tidak, kita akan melantik atau bagi peluang tempat kepada orang yang tak selayaknya. Dan akhirnya yang rosak organisasi, reputasi kita semua rosak.
Tapi kalau kita berlaku adil, kita pegang pada amanah, kita cari calon terbaik, kita akan reward orang yang telah melakukan banyak kebaikan, dan orang ini akan lebih berjaya lagi dan orang lain akan ikut. Tapi kalau kita tidak adil, tidak beri tempat pada mereka yang selayaknya, maka akhirnya yang rosak organisasi. Kita sendiri dah pasti akan rosak. Jadi saya harap itu dapat dipegang. Yang kelima, saya harap kita juga berpegang kepada nilai-nilai murni, ikhlas, ikhlas dan jujur. Mesti jujur. Jangan depan cakap lain, belakang cakap lain. Depan kata saya sokong, saya setuju. Belakang kita lah orang yang paling kuat. Hentam sana, hentam sini, kutuk sana, kutuk sini. Itu tidak jujur. Itu tanda-tanda orang yang berpura-pura. Dalam bahasa Inggeris dia panggil the hypocrite. Dalam bahasa Arab dia panggil munafiqun. Munafik. Jadi dengan sebab itu, jangan jadi orang yang tidak honest, tidak jujur, berpura-pura. Cakap terus terang kalau tak setuju, kalau tak sependapat, atau kalau tak suka atau ada beza pendapat. Jangan depan okey, good, very good. Di belakang kita tikam kawan, tikam pengurusan. Jadi itu tak baiklah, kerana tak selamat, tak sempurna hidup kita kalau kita buat perangai macam ni. Jadi kita harap semua kita ini, sebab kita jadi leader, kita nak kena tunjuk model, kita nak kena minta rakan-rakan kita lain pun pegang pada nilai-nilai ni. Kita lah yang pertama kena pegang. Kalau kita pun tergolong dalam golongan yang paling tak adil, paling tak ikhlas, paling tak jujur, paling hipokrit, paling tak amanah, jadi macam mana orang lain nak ikut kita? Macam mana orang lain nak amanah? Dan macam mana orang lain nak bersyukur, nak berterima kasih? Kita sendiri pun tak bersyukur. Dekan sendiri pun jadi orang yang paling tak bersyukur. Tak boleh lah. Dekan mesti orang yang paling bersyukur. Dia lah yang paling takut sekali dengan pembalasan di dunia dan di akhirat kalau dia buat benda tak betul. Jadi sebab itu kita kena ikhlas dan berjujur dalam berkata-kata, dalam melakukan sesuatu, dan kita harap kita tidak bercakap di depan lain, di belakang lain. Jadi ini penting kerana rakan-rakan kita akan nilai kita. Rakan-rakan kita akan nilai. Jadi peganglah itu. Yang keenam, kita punya moto kita ilmu, budi, bakti. Ilmu saya tak ada masalah sebab semua kita orang berilmu. Ada PhD, ada Masters, ada ijazah semuanya. Ilmu bukan isu. Malah hari-hari kita buat kerja yang berkait dengan ilmu. Itu bukan isu. Tapi yang menjadi masalah ialah budi dan bakti. Virtue and service. Ini jadi masalah. Sebab itu apabila kita dilantik sebagai penjawat utama universiti, kita harap kita semua akan dapat berbuat baik dan berbuat jasa kepada organisasi, kepada unit yang kita pegang, entiti yang kita pegang, dan leave something behind lah that people can remember you. Do good service to this university, to your organisation. Leave something that people can remember you. That doesn't matter whether orang ingat tak ingat. Your job is to do something good for the organisation. Dan insyaAllah, if you do something good, something with full of honesty, people will remember you. Don't worry about that. Jadi buat jasa. Saya harap jangan kita duduk buat kerja rutin macam biasa aja. Business as usual, mentadbir sana sini dan ambil kesempatan peluang apa yang dapat, tapi tidak membuat jasa. Buat jasa. Saya harap di peringkat kita buat jasa. Tunjukkan kebolehan kita, keupayaan kita. Ketujuh, saya harap bila kita berbuat baik, berbuat jasa, melakukan budi dan bakti, berbudi pada orang lain, berbudi pada universiti, berbakti kepada pelajar, membantu mereka, klien kita yang paling utama. Jangan anggap pelajar ni nombor 10. Itu nombor 1. Utamakan mereka. Letakkan kepentingan pelajar sebagai yang paling utama. Sebab mereka lah kita ada kat sini. Dan kita ada kat sini untuk serve mereka. Itu klien. Dan itu ialah future generation kita. Our students are our future generation. They will continue what we are doing today. And we want them to be better than us. Sebab tu kita tak pernah rasa bimbang dan takut untuk memilih orang yang lebih bijak. Jangan takut nak pilih orang yang lebih bijak daripada kita atau orang lebih cerdik daripada kita. Jangan takut. Kerana orang yang bijak dan cerdik daripada kita, dia akan buat kerja lebih baik daripada kita. And we want our future leaders to be better off than us. Even clever than us. Doesn't matter. Sebab kita tidak nak orang kemudian nanti memimpin kita dengan cara lebih bodoh daripada kita. We don't want that. Sebab itu kita mesti bijak mencari talent.
talent management ini kena smart dan kena reward orang yang telah membuat jasa dan mempunyai talent yang baik ini. Jangan takut dengan mereka. Ya, groom mereka, bagi peluang, bagi tempat kepada mereka. Ya, ramai juga pensyarah kita yang muda-muda yang telah berjaya, ya, yang telah melahirkan. Pensyarah muda ni ada berapa orang yang baru balik dengan PhD yang telah hasilkan 5-6 jurnal impact factor yang tinggi, publish dalam jurnal yang sangat berwibawa. Ini muda ni baru balik, ya. So those people you must be able to talent scout, ya. Kena tengok dan reward them, give them opportunity, support them, ya. Kalau boleh nampak ada potensi, naikkan pangkat dia cepat sikit, ya, supaya dia tak dicuri oleh jiran kita, ya. Jadi sebab kita ada keadaan di mana universiti banyak, kita ada pula jiran-jiran yang suka curi orang. Jadi dengan sebab itu kita kena jaga talent ini. Jangan sampai kita groom penat-penat, kita latih elok-elok, orang lain sapu, ya, orang lain sapu. Dia untung kita penat train, habis segala resources, bagi peluang apa semua, lepas tu orang lain ambil senang-senangnya, tak payah invest apa, labur apa-apa. Sebab kita tak mau support dia, tak mau sokong kenaikan pangkat dia. Dia lari, ya. Ya, orang lain pula boleh bagi naik pangkat tanpa nilai, tanpa apa, dia bagi gitu je, ya. Jadi inilah masalah dia. Jadi saya harap dekan mesti tengok perkara ini, ya, mesti tengok kebajikan staf, pengarah-pengarah. Jangan hanya bagi arahan saja. Dah jadi aku pengarah, kena bagi arahan dia, ya. Jangan. Tengok sama soal welfare staff, kebajikan mereka, kaum keluarga mereka. Pergilah ziarah rumah mereka, ajak mereka datang ke rumah, ya. Kalau tak cukup allowance kerajaan, beritahu saya akan luluskan duit, ya, untuk bagi makan rakan-rakan staff, jemput dia sekali ke rumah sebagainya, ya. That's how you build the relationship. Jangan kedekut, ya. Kerja yang paling disukai oleh Allah SWT ialah orang yang suka beri makan pada orang lain. Jadi insyaAllah hari ini kita bagi makan bagus banyak ini, ya. Jadi orang yang selalu bagi makan pada orang lain, apalagi kalau bagi makan pada kucing apa semua, monyet, ya, dia akan murah rezeki. Jadi jangan takut nak bagi makan ke orang, ya. Ada setengah tu berkira belanja tu kalau boleh duduk diam je, kan. Dia orang lain kelak, ya, kedekut, ya. Jangan bimbang. Allah Ta'ala bagi tak nampak, ya. Generous, ya, lapang dada, generous, ya. Jangan kedekut. Jadi dekan jangan kedekut sangat, ya. Jadi kena belanjalah sikit, ya. Kalau tak cukup, bagi tahu, kita akan bagi allocation, ya. Jadi saya harap kita dapat bekerja dengan ikhlas, ya, dengan berbuat baik kepada rakan-rakan kita dan bekerja dengan cara kreatif dan inovatif, ya. Jangan hanya buat kerja rutin, kerja macam biasa. Go extra mile, ya. Go extra mile, take extra time, ya. Extra initiative, ya. Jangan kerja macam biasa, adopt change, ya. Saya tertarik dengan beberapa dekan-dekan rakan-rakan saya setengahnya yang daripada luar negara yang mencatatkan dia orang punya Dean's Report, ya, Dean's Report 2012. Dia dah keluar dah. Belum habis tahun dia dah keluar dah, Dean's Report 2012. Ini daripada Warrington University of Florida, College of Business Administration, ya. Saja nak tunjuk je, ya. Dean's Message, ya, Development of the School, the College, Research, Faculty, Making an Impact, Program Enhancement, Globalization. Ini gambar dekan, tengok sikit punya smart, ya. Ya, tulis John Kraft, ya. Historic gift fulfills vision. Dia cerita, dia rekodkan kejayaan school dia, dekan dia, ya. Professorship dia senaraikan, faculty chair, ya, professorship, fellowship, endowments, apa yang dia ada. I will show to the deans, ya, nanti, ya. Research, ya. Dia pandai lah, dia spin, ya. How they put things together to portray and to manifest dia orang punya selling point, ya. Ini Dean's Report, Warrington University of Florida. Bukan top sangat universiti ni pun, ya, tetapi cara dia orang spin, ya. This is Washington State University, Global Outlook, College of Business, ya. Saja tunjuklah supaya College of Business nampak sikit. Letter from the Dean, ya. Eric Spangenberg, ya, Dean College of Business and McMurray Freedom Philosophy Chair, ya, Profesor dunia. Dia tengok, dia tunjuk.
nationally ranked in the top 25 since 2005. Yeah? Faculty-led program. Study abroad at Cesar Rees Colleges, Brick, Switzerland. Dia ada branch kat Switzerland. Yeah? A new international partnership in Switzerland. Yeah? Study abroad at Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China. Dia ada kat China. Kita pun ada China. Kita pun ada Yaman. Tapi tak pernah speak. Ya, unit korporat, ya, tengok sikit. Ya, dan dia ambil pelajar dia. Tapi yang ni jangan start unit korporat, semua kena unit korporat buat. Dekan lah buat. This is Dean's punya report. International Advisory Board, World Class Faculty. Kecil je dia hantar. Ya, saja nak tunjuk lah dekat BCUM, you all ada college business tapi you all tak ada ni. Ha, dia hantar. Ya. Annie Emory University's Goizita Business School, 2011-2012, Dean's Report, Celebrating Faculty Scholarship. Ya, ini yang baru dapat kemarin ni, main-main dulu ni. Ha, tu dia gambar dekan. Letter from the Dean. Ha, tengok Dean. Ya, rambut jangan dye, putih. Ya. Ha. Okay. Ha, ini Faculty and Research. Ya. Asset Pricing. Ha, ini dia punya scholar dia. Ya, from India, from German, apa semua ada. Ya. Dia spin faculty dia je dengan apa yang dia buat. Compile. Kita banyak benda tapi tak compile. Organisation network, personal networks. Letaklah gambar profesor-profesor kita. Apa salahnya? Ya. Business processes. Student dia. Ya. Cognition and behavior. Faculty dia lagi. Ya. Simple je. Attitude, perception and behavior. Simple thing. Cash word, ya, cash phrase, dan dia masukkan nama, dia tunjuk apa dia buat. Ya, saya tengok gambar pun saya seronok. Ya, decisive factor. Ini yang saya kata kreatif dan inovatif. Benda ada tapi kita tak kumpulkan dan tak pandai spin. Okey? Yang ini University of California, Irvine, the Paul Merage School of Business, Sustaining Global Growth, Sourcing Strong Leaders. Ya, ini tebal sikit, banyak macam-macam dia buat, macam magazine. Ya, kita minta majlis profesor buat, tak buat lagi. Kita minta School of Business buat pun, tak buat lagi. Jadi mungkin boleh tengok lah kot 2013 ni. Ya, benda ada. Maybe setiap satu college dengan graduate school boleh buat. Ya, dan college boleh kumpulkan semua school dalam satu college dan come out. You must appoint someone lah untuk buat benda ni. You have the money and we can give you money for that. Yeah, just a collection of news and activities that kita buat, put things together with good photo and all that. Yeah, some write up and that's it. This is how you promote your faculty. Yeah, creative and innovative leaders, hanya mereka saja yang boleh berjaya, yang akan boleh buat. Yeah, kalau business as usual tak akan buat ni semua. Yeah, jadi saya harap we adopt change attitude. Ya. Dan saya juga mengharapkan antara yang terakhirnya supaya saudara-saudari memimpin. I want to see your leadership. Ya, I want you to lead. Provide leadership at your level. Don't be led by others. You must lead. Give your leadership and show your leadership. Ya, tunjukkan karisma, aura sebagai seorang leader. Ya, yang very caring, very concerned, prihatin, ambil berat, ya, take personal initiative, ya, sentiasa ke depan, sentiasa lebih dulu, ya, sentiasa reward, sentiasa puji, sentiasa acknowledge, ya, then people will respect you. Ya, people will come to you and support you. Ya, visionary, sebab itu basic. Ya, kalau tak ada vision tak boleh. And of course, ya, disiplin. Apa pun tak boleh capai kalau tak ada disiplin. Ya, mesti ada disiplin, disiplin diri, dan disiplin itu kita kena instill di peringkat kita, baru kita boleh berjaya. Ya, then you will expand you punya influence, ya, dan you punya keupayaan, ya, untuk konfront dan berdepan dengan rakan-rakan secara konstruktif, ya, untuk memujuk mereka. Gunakan soft power banyak, ya, jangan gunakan you punya hard power. Use your soft power. Simpan hard power, kuku simpan, jangan pakai. Perlu saja power pakai. Itu pun jangan guna, tunjuk sikit je. Ya, use your soft power. Because kalau you pakai you punya hard power, and that's it, you going to lose you punya authority, you punya credibility, because you tak tahu persuade orang. Ya, jadi
depend more on influence than your power. Okay? Dan saya harap saudari sebagai pemimpin akan beri vision di peringkat masing-masing, akan memberi direction, akan memimpin dan memahami rakan-rakan di bawah, personality mereka, behavior mereka, mindset mereka, inner world mereka, supaya kita dapat memberikan tugas tanggungjawab kepada rakan-rakan kita mengikut kemampuan mereka masing-masing. Jangan orang yang paling teruk dia bagi tugas yang paling berat. Masalah. Cari yang terbaik dan beri tugas yang sesuai dengan dia. Setiap orang ada kemampuan masing-masing. Saya harap ini dapat diberikan perhatian. Dan attitude kita yang menghargai high performing people. Kerana kita nak lihat high performance organisation. High commitment, high performance, dan kita dengan itu mesti reward high performing and committed members of the team. There you can have a very high performance team and very committed team. Jadi saya harap perkara itu dapat diberikan perhatian, dan saudari juga of course sangat pentinglah untuk mampu untuk menentukan keutamaan, priorities and time management. Sometimes you have too much to do, too much to achieve, a lot of things, then you have to be able to manage your time. Dari segi priority dan time management must be good, and of course your health also. Take care of your health. Kalau seorang pemimpin itu asyik sakit, selalu sakit, masalah. Take care of your health. We are human being, we are subject to illness. Jadi dengan sebab itu, take good care of your health. Always provide time for you to rest, dan ada cukup rehat supaya mental kita segar, di mana boleh kita exercise supaya kita dapat sentiasa fresh di waktu kita bekerja. Jadi saudara sekalian, saya ucapkan tahniah kepada semua mereka yang akan dilantik sebentar lagi, kepada rakan-rakan kita yang mungkin berubah tempat sikit sebanyak, jangan rasa kecewa, jangan rasa marah, tetap bersyukur. Kita kadang-kadang nak bagi peluang pada orang lain, kadang-kadang kita nak cuba kita di tempat yang lain. Dengan sebab itu kita buat sikit sebanyak perubahan. Dan kepada rakan-rakan kita yang mungkin untuk tahun depan dia diberi peluang untuk berehat seketika, gunalah masa untuk berehat seketika itu dengan kerja-kerja yang berfaedah, dan janganlah pula semasa kita ada jawatan kita minta semua orang sokong kita, tapi apabila kita tak ada jawatan kita minta semua orang menentang pengurusan. Janganlah begitu, kerana jawatan datang dan pergi, bukan kekal pun. VC pun tak kekal, dia pun akan pergi. Perdana Menteri lagi tak selamat, Menteri pun tak selamat, jadi siapalah kita ni? Tapi hakiki kita tetap ada sebagai profesor, sebagai pesumadia, sebagai pensyarah. We can still contribute, dalam bentuk-bentuk yang lain. Waktu kita jadi pemimpin, kita beri teladan, beri tunjuk ajar. Waktu kita duduk di tengah, bagi moral support. Waktu di belakang, kita sokong. Ini dalam peribahasa Jawa, dia disebut perkara itu. Dia sebut ingasa sung tulada. Kalau di depan, beri teladan. In madya mangun karsa. Di tengah, bangunkan semangat. Kalau di belakang, tut uri handayani. Dari belakang, kita memberikan sokongan yang padu. Ikutlah di mana kita duduk. Setiap orang ada peranan. Setiap orang ada peranan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dia dengan baik. Jadi saudari yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada yang telah berjaya dipilih dan dilantik ke jawatan masing-masing. Saya harap semuanya akan lebih bersemangat dan bekerja bersungguh-sungguh untuk UUM, dan akan membantu saya dan rakan-rakan dan universiti kita keseluruhannya untuk mewujudkan UUM ini sebagai sebuah tempat bekerja yang paling baik, yang paling menyeronokkan. Matlamat saya satu saja, saya nak jadikan UUM ini sebagai satu tempat yang mana menjadi syurga untuk orang berkarya dan bekerja dan sentiasa menyeronokkan tempat ini. Dan rakan-rakan kita tak lari, malah lain banyak lagi nak datang ke tempat kita. Sebab itu kita mesti wujudkan satu suasana environment yang kondusif supaya UUM ini menjadi tempat yang menarik
untuk orang datang bekerja dan kekal, dan tak mau pindah ke tempat lain. Bukan menjadi place of hell, yang semua orang nak lari, semua orang tak mau duduk. So that is your job, your responsibility to make sure that this place can be transformed into a heaven, for scholars, for researchers, for students, supaya pelajar-pelajar kita tidak nak kira cuti, nak lari balik aja, ataupun hujung minggu nak hilang aja, and we would be able to attract good students to come here. InsyaAllah, we have several more things to achieve next year. I reserve some of the things that I want to say in my next address by end of January or early February. During that time, insyaAllah, saya akan menyampaikan beberapa lagi direction tentang apa yang kita nak capai pada tahun 2013 dan seterusnya. Tapi untuk hari ini lebih kepada untuk mengharapkan saudara-saudari bersemangat, dengan berkobar-kobar, untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi masing-masing ataupun unit masing-masing, supaya UUM keseluruhannya akan menjadi sebuah universiti yang hebat. Kalau setiap unit daripada kita, di setiap fakulti, di setiap school, di setiap pusat pengajian, di setiap jabatan PTJ vibrate dengan kuat, we send a very strong wave, and vibrate. Saya ingat the whole university will vibrate, dan dia punya wave akan sampai bukan setakat ke Kuala Lumpur, malah sampai ke seluruh dunia. We have made some impact already this year and last year. I believe we can make a lot more this year, but it requires an awful lot more of effort and initiative from you people as the leader that is being appointed today, to do more and to give more, with sincerity and with honesty. And with that, I believe we can achieve what we want to achieve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.